Okey, saya nak bergerak dah. Saya nak bergerak ke topik aplikasi. Ini segmen yang terakhir sekali untuk topik pengamiran. Okey. Right, kita tengok contoh dulu. Raja di sebelah menunjukkan kereta rentas bagi sebuah mangkuk berbentuk parabola yang fungsinya boleh diwakili oleh y iaitu bersama dengan ax kuasa 2. Y ax kuasa 2. Alright. Diameter dan kedalaman mangkuk itu masing-masing ialah 12 cm dan 2 cm. Okey, 12 cm dia punya diameter mangkuk dan kedalaman dia 2 cm. Tunjukkan bahawa A ialah 1/18. Tunjuk A 1/18. Dan seterusnya cari isi padu dalam sebutan pi bahagian dalaman mangkuk tersebut. Okey, kau boleh faham tak soalan ni? Okey. Hopefully boleh faham lah sebab tak ada reply. Okey, kalaulah saya buat graf kan, dia jadi bentuk lebih kurang macam ni lah. Ini X, ini Y, dan garis lengkung dia macam ni lebih kurang. Macam tu lah. Iaitu Y bersama dengan AX kuasa 2. Okey, kedalaman dia 2, maknanya 2 kat sini lah. Dan sini sudah tentulah 6. Okey. Sebab diameter dia 12. Okey. Kat sini sudah tentulah negatif 6 diameter dia kata tadi 12. Maknanya itu 6, di sini negatif 6. Dan ini kawasan region yang dibatasi oleh garis lengkung tu dengan paksi Y dan di antara 2 dan 0. Begitu. Okey. Jadi mula-mula kita kena cari dulu nilai A. Okey. Yang kita tahu koordinat. Koordinat di sini ialah apa dia? Koordinat situ ialah 6, 2. Okey. Jadi Y bersama dengan AX kuasa 2 melalui 62, koordinat 62 Jadi Y bersama dengan 2. Y bersama dengan 2. A kita tak tahu. X bersama dengan 6. Jadi 6 kuasa 2, iaitu 2 bersama dengan 36A. Jadi A adalah bersama dengan 2/36, iaitu 1/18. Okey, dah proven A bersama dengan 1/18. Jadi kita dah tunjukkan dah. Kita dah pun selesai untuk menunjukkan A itu 1/18. Okey, boleh faham tu? Faham. Boleh cikgu. Alright. Next, dia suruh cari isi padu janaan. Isi padu janaan sudah tentulah I bersamaan dengan di antara 2 dan 0 2 dan 0 kat situ lah. 2 dan 0 pi Y kuasa 2, bukan Y kuasa 2 tapi X kuasa 2. Pi X kuasa 2 dy. Okey. X kuasa 2 dy ni boleh faham tak kenapa? Boleh cikgu. Okey. Sebab dia guna paksi Y dikisarkan pada paksi Y. Jadi kita guna dy lah. Okey, faham. Okey. Persamaan dia ialah Y bersama dengan 1/18 X kuasa 2. Bermakna X kuasa 2 adalah bersama dengan 18Y. Okey. Bermakna isi padu dia kita letak pi kat luar antara 2, 0. X kuasa 2 ialah 18Y dy. Alright. Teruskan pi. Jadi kita kamirkan jadi 9Y kuasa 2 di antara 2, 0. Jadi bersama dengan buat kat bawah lah pula.
Jadi bersamaan dengan 9202, iaitu 4 jadi 36. 36 pi unit padu. Okey, ini jawapan dia untuk isi padu. Boleh faham tak? Boleh ikut tak? Boleh ikut. Boleh cikgu. Okey. Contoh 23 ni sebenarnya dia nak menunjukkan satu situasi real world. Ini problem yang kita panggil sebagai word problem, dan kita perlu translate masalah real world ni dalam bentuk matematik. Jadi itulah tujuan kita lukis graf ni tadi. Bila kita lukis graf ni mungkin kita nampak lebih clear lah, sebab kita dah banyak kali dah praktis mencari isi padu melalui graf. Dan kita perlu cari koordinat dia, nilai A dia dan kesemua yang informasi yang berkenaan. Jadi dapatlah jawapan dia sebagai 36 pi unit padu. Ada soalan apa-apa? Tak ada Okey, kita tengok contoh 12, itu contoh 24. Contoh 24 ni contoh yang terakhir sebelum kita pergi latihan kendiri. Okey, kita habis hari ni lah. Kalau tak habis pun latihan kendiri, kita buat kat rumah. Okey, contoh 24. Sebelum tu ada apa-apa nak tanya tak tentang contoh yang ni tadi? So far tak ada. Tak ada Alright. Contoh 24. Dalam satu kajian, didapati bahawa kadar pertambahan luas bagi koloni bakteria pada agar-agar makmal boleh diwakili oleh dA. Okey ni dA dt. dA per dt. Ini luas koloni bakteria 2T tambah 5. Alright, kita tuliskan dulu apa-apa informasi yang penting dia bagi Dengan keadaan A ialah luas koloni bakteria dalam cm persegi, dan T ialah masa dalam saat apabila bakteria dikulturkan pada agar-agar. Diberi bahawa bilangan bakteria bagi setiap keluasan 1 cm persegi ialah sejuta sel, dan koloni bakteria mempunyai ketebalan 1 sel saja. Cari bilangan bakteria selepas 5 saat. Okey, 5 saat. Okey. Alright, 5 saat. Maknanya apa tu? Maknanya kalaulah kita lukis graf T dengan dA dt, kita akan dapat garis lurus sebegini. 5 di sini. Okey. dA dt bersama dengan 2T tambah 5. Alright. Tambah 5. Okey. Okey. dA dt. Dia nak cari luas dia Kita cari luas dulu. A itu berapa selepas bila T bersama dengan 5. T bersama dengan 5. Jadi T bersama dengan 5. Sini lebih kurang. Alright. T sama dengan 5 maknanya kita kena cari luas lah. Luas dia. Okey. So kita boleh cari A ialah 50 2T tambah 5 dt. Ini cara dia. Okey, siapa boleh faham rational behind apa yang saya tulis ni? Ini masalah dia sebablah masalah dia masalah real world problem. Kita kena translate dia dalam bentuk matematik. So siapa boleh faham apa yang saya buat ni? Faham. Ada yang tak faham tak? Kejap tengah memahamkan. Ya, ini key ni. Langkah yang pertama ni sangat-sangat key. Apa yang saya tulis ni. Kalau yang ni tak dapat
kita tak akan dapat jawapan. Faham cikgu. Remember, dA dt ni ialah kadar pertambahan luas koloni. Okey. Tapi dia nak cari, apa yang dia nak cari ialah A tau. Maknanya kita kena kamirkan dia. Antara 5 dengan 0. Beginilah. Okey, dah faham cikgu. Antara 5 ke 0. 5 ke 0. Kita kena cari luas tu. Kita sama ada cari menggunakan pengamiran begini ataupun kita guna geometri saja. Nanti kita cuba dua-dua metod sekali. Okey, kita kamirkan dululah. Jadi apa? Jadi T kuasa 2 tambah 5T. 5 kosong. Jadi 5 kuasa 2 tambah 5 darab 5. Jadi bersama dengan 25 tambah 25 jadi 50. 50 cm. cm persegi kan? Cm persegi sini. cm persegi. Itu luas dia. Tapi dia nak cari bilangan bakteria. Dia kata sini 1 cm ada sejuta sel. Jadi kita darablah dengan 50. Sejuta dengan 50. Jadi bilangan sel selepas 5 saat ialah 50 darab sejuta. Iaitu 50 juta. 50 juta sel. Jadi ini dia punya jawapan dia. Boleh faham tak? Boleh faham cikgu. Alright. Okey, alternatif dia kita boleh cari luas menggunakan geometri saja. Kita tahu dah ni 0,5, kita cari nilai. Nilai sini berapa? Okey, kalau T bersama dengan 5, dA dt bersama dengan 2 darab 5 tambah 5 iaitu 15. Okey, jadi ini 15. Okey, ada ruang tak? Alamak, tak ada ruang. Saya guna kat atas ni kot. Ada ruang kat sini. Maknanya bentuk dia tadi bentuk sebegini. Lebar dia 5. Tinggi dia pun 5 kat sini. Tinggi sini 15. 5 unit, 15 unit, 5 unit. Okey, ini semua sudut tegak. Jadi luas dia sudah tentulah 15 tambah 5 per 2 darab dengan 5 iaitu 20 per 2 darab 5 iaitu 10 darab 5 iaitu 50 cm persegi. Jadi jawapan dia sama dengan saya cari tadi 50 cm persegi. Okey. Jadi ada dua cara lah. Satu kita guna pengamiran. Satu lagi kita guna luas geometri. Seperti ini. Yang ini tidak melibatkan pengamiran langsung. Ini lebih mudah sebenarnya. Okey. Itu baru luas koloni. Nak cari sel, kita darab dengan sejuta. Okey, boleh faham? Boleh faham cikgu. Yang masalah yang pertama sekali ialah kena tahu ini dia. Kalau korang tak tahu ini kan, habis. Maknanya soalan ni langsung tak boleh nak proceed. Yang ni yang kena tahu terlebih dahulu. Sebab dia punya, dia hanya bagi tahu kadar pertambahan saja. Kadar pertambahan luas koloni bakteria tu. Jadi kalau nak tahu dia punya luas koloni bakteria, kita kena kamirkan dia. Alright, ada apa-apa soalan tak? So far tak ada cikgu. Tak ada lagi cikgu. Okey, kalau tak ada, kita buat latihan. Latihan ni ada 2 latihan saja. Ada 2 soalan saja. Okey, kita cuba nombor 1 dulu. Saya bagi masa 10 minit insyaAllah. Macam mana dapat A tak lagi? Soalan A, siapa dah dapat? Belum cikgu. Belum lagi? Soalan A yang paling mudah sekali ni.
Apa yang perlu buat, cuba lakarkan graf dia dulu. InsyaAllah dia akan jadi lebih mudah. Apa ni? Lebih kurang lah macam tu. 0 x y. Okey. Y bersama dengan negatif k x kuasa 2. Negatif 50 di sini. 50 di situ. Negatif 50 di situ. Siapa dapat lakarkan graf macam ni, nampak? Mungkin saya keluarkan dia. Siapa dapat lakar graf macam ni? Kalau dapat lakar graf macam ni, insya-Allah dapat jawapan untuk A. Dapat cikgu. Dapat cikgu. Jadi di sini dia punya koordinat dia ialah 50, negatif 50. So gantikan sajalah. Gantikan saja nilai tu dalam persamaan tu. So dapat lagi tak satu, dapat tak soalan A? Dapat cikgu. Okey. Alright, teruskan soalan B. Struggle juga nak jawab soalan ni . Jadi negatif dia habis. Jadi K bersama dengan 50 per 50 kuasa 2. Jadi 1 per 50 lah. Tak susah. Okey, untuk soalan B, cari kawasan belorik ni, kisarkan pada paksi Y. Sini sepatutnya cm lah, bukan m lah, cm. cm bukan m.
Dapat juga. Dapat 62,500 pi. Dapat 62,500 pi. Siapa megat ke tu? Ya cikgu. Akhir Amar macam mana? Dapat juga cikgu. Siapa tadi? Amar ke Dapat Akhir? cikgu. Dapat semua ya? Okay, good. Alright. Okay, terus soalan nombor 2 pula. Soalan nombor 2 ni mencabar. Kita masih tinggal 10 minit je. Kita buat setakat mana yang berdapat lah. Nombor 2 ni mungkin mengelirukan sedikit lah. Korang cubalah. Cikgu, saya tak faham soalan dia macam mana cikgu. Okey, tak apa-apa soalan itulah soalan ni mengelirukan. Dia mengelirukan. Saya dah pening. Ada siapa-siapa sini yang senasib? Sama cikgu. Alright, dah 10 minit dah. Semua orang pun dah keliru lagi ya. Okey, sekejap Sekejap ya. Okey. Dia bercakap tentang kadar penyusutan. Okey. Kadar penyusutan dia seperti yang dia cakap tu, S prime T. Ini kadar penyusutan kadar penyusutan. Bukan penyusutan tu sendiri, tapi kadar penyusutan. Iaitu A per 1000. 20 tolak T. Okey. A tu adalah nilai asal. So kalau A nilai asal dia ialah 48,000. Bermakna S prime T tu ialah 48 bagi 48,000 per 1000 kan. 20 tolak T kan. Ataupun 48 20 tolak T. Okey, setakat ini boleh faham tak? Boleh cikgu. Ini boleh. Ada sampai ke sini tak tadi? Tu boleh cikgu. Situ sampai. Sampai situ kan? Sampai. Sampai. cikgu. Okey. Sekarang kalau nak cari nilai susutan selepas 7 tahun, nilai susutan lepas 7 tahun, kita kenalah kamirkan dia. Daripada 7 ke 0. 7 tu 7 ke 0. 7 ke 0. Jadi kita kamirkan 48 tu kita boleh bawa keluar sebab dia pemalah. 20T tolak T kuasa 2 per 2. Okey. Cuba kira ni dapat berapa? Sekejap. Cuba kira. Okey. Dia yang penting dia kena tahu apa yang dia cakapkan tu. Kita kena cari nilai susutan tu dulu. Dan kita kena kamirkan dia ada 7 ke 0 sebab dia kata 7 tahun kan. Okey, kalau kita guna kalkulator. Sekejap 20 darab 7 140 tolak 49 per 2 49 per 2. Okey, ni darab dengan 48. Itu nilai susutan 5544. Lepas tu kena tolak dengan jumlah asal cikgu. Ya, Jadi harga kereta selepas 7 tahun ialah 48,000 tolak 5544. 48,000 Dapat ni. 544. Dapat 42456. Dapat tak? RM42456. So boleh faham tak soalan A ni?
Boleh? Oh, tak ada respon tu. Boleh faham ke tak? Boleh cikgu, boleh. Boleh faham cikgu? Okey, so itu soalan A Kita dah habis waktu sebenarnya. Kita tak apalah, kita untuk hari yang terakhir ni kita buatlah soalan B pula. Kita overtime sikit. Soalan susah juga pengamiran Banyak yang susah-susah jadi kena buat banyak latihan lah ni. Okey, sekarang S prime T tu masih sama lagi A per 1000. Tak payah tulis lah. Kita ni gantikan A sekarang ni ialah 88,500. 88,500 bagi 1000. 20 tolak T. Okey. Maknanya 88.5. 20 tolak T. Jadi nilai susutan ni je pun tak betul. Nilai susutan ialah pengamiran dia kata 5 tahun kan. Jadi 5 ke 0. 88.5 tu kita boleh bawa keluar. Jadi 20 tolak T. Jadi 88.5 20 T. T kuasa tolak lah. Tolak T kuasa 2 par 2 daripada 5 ke 0. Jadi 20 darab dengan 5 tolak 5 kuasa 2 par 2. Dapat berapa ni? Kalkulator. 20 darab 5 100 lah. 100 tolak 5 kuasa 2 tu 25. 25 par 2. Okey. Jadi ni kemudian darab dengan 88.5. Darab 88.5. Jadi ini nilai susutan 7743.75. 7743 point apa tadi? Allahu Akbar, terlepas. 0.75. 7743.75. 7743.75. Okey. 75. Ini nilai susutan. Dia kata cari peratus susutan nilai harga kereta tersebut selepas 5 tahun. Jadi per ratus susutan ialah 7743.75 bagilah dengan harga asal 88,500 darab dengan 100 untuk dapat peratus kan. Jadi nilai ni dapat 8.75. Yes, betul. Betul. 500 darab dengan 100 8.75%. Okey. Jadi untuk aplikasi ni dia kena betul-betul faham apa nak kena buat. Okey, cara pengiraan dah senang dah. Bila dia kata kadar penyusutan, dia tentulah dalam bentuk pembezaan lah. S prime. Nak cari nilai susutan, kenalah cari nilai S. Ini kadar kan, S prime lah, S tanda. Susutan, nilai susutan ni mestilah S. Kita kena kamirkan S tu. S tanda tu. With respect to time. Okay? Boleh faham boleh faham.